Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wahdina bihidayatil 'arifin. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli 'asirin 'alaika yasir. Allahumma rabbi tammim bi khair, amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita rafa' rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat sama-sama berada di dalam sesi ataupun siri kuliah duha untuk pengajian kelas bahasa Arab, asas kelas bahasa Arab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada pagi ini seperti mana yang saya sebutkan di dalam pertemuan yang lalu, insya-Allah kita akan cuba sentuh daripada kitab An-Nasyi'in, kitab Al-Arabiyyah lin-Nasyi'in, kitab bahasa Arab An-Nasyi'in bagi orang yang mula-mula nak belajar nasyi', yang mula asas ataupun asas bahasa Arab. Manhaj mutakamil li ghairi naqiqina bil Arabiyyah. Manhaj ataupun kurikulum yang lengkap bagi orang yang tidak bercakap di dalam bahasa Arab. Maknanya buku ini sangat sesuai untuk kita pelajari, untuk sama-sama kita fahami dan kita akan cuba untuk masuk sedikit demi sedikit di dalam buku ini. Mudah-mudahan akan dapat memberikan kefahaman yang baik kepada kita, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh buka, kalau ada buku, boleh buka muka surat 76. Muka surat 76. Ada yang tak ada buku tak? Boleh angkat tangan. Semua ada buku kot, insya-Allah. Semua ada buku. Jadi boleh muka surat 76. Muka surat 76. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tajuk perbincangan kita pada pagi ini, perbahasan kita, tajuk yang diletakkan ialah Al-Maqsaf. Tajuknya ialah Al-Maqsaf. Ya. Al-Maqsaf ni apa dia? Al-Maqsaf ni. Al-Maqsaf ni biasa belajar tak tajuk ni? Koperasi. Koperasi. Dah belajar kan? Dah. Dah belajar, tak payah belajar yang ni. Baik. Al-Maqsaf ialah koperasi ataupun tempat menjual barang-barang, tempat dia boleh juga Al-Maqsaf ni macam kantin, koperasi, ataupun tempat yang biasa orang duduk minum-minum, dia panggil Al-Maqsaf. Dia panggil Al-Maqsaf. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Ustaz, ya. Ustaz boleh kata kafe juga ke? Al-Maqsaf boleh juga. Tapi tak sesuai. Kurang sesuai lah. Dia Tapi mungkin lebih kepada maf'am kot. dia lebih pada koperasi. Kalau tengok pada ni lah. Tapi kalau kita tengok pada terjemahan dia macam tu. Tempat yang orang duduk rehat-rehat, tempat minum, macam tu.
Dia ada jual-jual. Jadi al-maqsar dipanggil. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Kalau kafe dipanggil al-maqha. Kalau kafe al-maqha. Maqha ni maknanya kedai kopi. Maqha dipanggil. Asal daripada perkataan qahwah. Asal daripada perkataan qahwah. Dipanggil al-maqha. Dia jadi isim makan dipanggil. Isim makan, isim yang menunjukkan tempat minum kopi. Asal pada perkataan qahwah, maka ditasrifkan jadi al-maqha. Wazannya dia eja dia macam mana? Alif lam mim qaf ha alif maksurah. Yang ya tu kan? Alif lam mim qaf ha alif maksurah. Al-maqha dia panggil. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Sekarang kita belajar dalam pelajaran yang ke-37. Okey, kita nak sebut macam mana 37? Ad-darsu berapa tu? Dalam bahasa Arab. Kita belajar al-adad wal ma'dud. Al-adad kita dah belajar. 30. Pelajaran yang ke-37. Kita nak sebut apa? Sab'ah wa Sab'atun wa ishrun wa salasun. Sab'ah wa thalathun. Kalau sab'ah maknanya 30. Kalau dalam bahasa Arab, kalau macam ni, dia mesti pelajaran yang ke-37. Kalau yang ke-37 macam mana kita nak sebut? Yang kalau yang ad-darsus sabi' ad-darsus sabi' wa thalathun. Pelajaran macam kan as-sa'ah al-wahid, as-sa'ah al-wahidah, as-sa'ah al-thaniyah, as-sa'ah al-thalithah. Yang dipanggil yang ke, ataupun kita kata kedudukan yang pertama, kedudukan yang kedua, kedudukan yang ketiga. Al-musabaqah, sabiq, macam pelumba. Yang ke pelumba yang pertama, pelumba yang kedua. Al-mutasabiq, al-awwal al-maqam tsani, kedudukan yang pertama, kedudukan yang kedua. Yang ketiga wazan fa'il. Ada jadi isnain dia jadi tsani. Macam ni daripada perkataan sab'ah dia jadi sabi', ad-darsus sabi' wa thalathun. Pelajaran 37 sabi' wa thalathun. Kedudukan ke ni pun kena sebut asal dulu juga ya saya. Ya. Tujuh dulu walaupun 30 kena sebut 7 dulu. Kena 37 sabi' wa thalathun. Sama macam nombor jugalah, sama macam ya, nombor. sama juga. Dia dari sudut aturan tu sama. Cuma dari sudut sebutan sab'ah sabi', thamaniyah thamin, tis'ah tasi', 'asharah al-'ashir. Kalau 11 yang al-hadiyun asyar. al-hadi, ya, al-hadi. Hadiyun asyir. Tapi kalau kalau yang apa? Yang keenam sati'ah. sabi', ad-darsus sabi' ataupun sabi'ah boleh juga. Tapi sabi'ah Enam. ayat lah. As-sadis. Keenam. Sati'ah. Ad-dars sabi' 6. As-sabi' As-sabi' 6. Sadisah 6. Biasa 6 je lagi. Sittah dengan sittah dia jadi sadis. As-sadis. Kalau pertama dia panggil ad-darsu, bukan al-wahid, ad-darsul awwal.
Ad-darsul awal. Kalau 11 dia jadi perkataan wahid dia jadi al-hadi. Al-hadi. Saya tulislah ni, saya tulis sikit Al-Hadi Asyar. Hadi Ashar. Ni kita recap balik ni. Dia tak boleh laju sangat. Okey, saya share yang ni dulu. Okey. Okey, baik. Ada satu. Okey. Satu. Okey, wahid. Ni wahid. Tapi kalau yang pertama, kedudukan yang pertama, al-maqamu al-awwal, dipanggil al-awwal. Al-awwal. Okey. Kalau saya ambil yang susah-susah sikit, kalau asani, asal perkataan isnain ataupun isnani. Isnan. Al-Thani. Kalau yang kedua dia jadi as-sani. As-sani. Okey, sekarang ni kalau 6 As-sadis. 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 dia jadi as-sadis. 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 Okey. Kalau 10 Al-Ashir. Asyarah. Ashir. 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 Yang ke-10 Ashir. Ashir. Kalau 11 Al-Hadis. Al-Hadi. Asyar. berapa? Asyar. Asyar. Ahada Asyar. 11. Okey. Hadi Al-Hadi Asyar. Hadi Asyar. Asyar. Okey. Jadi total okey. Jadi tuan-tuan dan puan, jadi ini dari sudut orang panggil kalau dalam bahasa Arab dia panggil sifat, dalam kedudukan wazan sifat. Maknanya yang ke as-sadis fa'al-ashir, yang ke-10, al-hadi ashar, yang ke-6, yang kedua, as-sani yang kedua, al-awwal yang pertama. Tapi kalau jam dia tak boleh as-sa'atul awwal. Kalau jam dia panggil as-sa'ah al-wahidah. As-sa'ah al-wahidah. As-sa'atul wahidah. Kalau jam kan? As-sa'ah al-thaniyah. As-Sani. Ni kalau jam. As-sa'ah as-sadisah. Kan, seterusnya lah. Okey, jadi ini jam. Cuma dia dah yang beza. Yang guna tambah tu biasa lah. Ni. Yang pertama ni dia beza sikit. Wahid al-awwal al-wahidah. Al-maqamul awwal. Dia tak panggil al-maqamul wahid, al-maqamul awwal. Tapi kalau jam as-sa'ah al-wahidah. Al-Wahid. Jam yang pertama. Baik. Ini sebagai tambahan untuk maklumat ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Terus dengan kita tengok lagi. Okey. Yang ni disebut al-wahdah. Al-wahdah apa tu? Al-wahdah Jilid tak? Macam jilid tak? unit. Atau- Al-wahdah unit. 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 Unit 13. Apa kita nak sebut? Al-wahdah dalam bahasa Arab Salasah Asyar. Salatu Asyar. Kata sama Asyar. juga tadi. Sama juga tadi. Tadi al-wahdah As-salasa Ashar. Kali. الثالث عشر الوحدة الثالثة عشر Asyar.
Yang As-salisah, yang ke-13. yang ke Sabi' salasun. Pelajaran yang ke-37. Yang ni unit yang ke-13. Al-wahdah as-salisah asalisu asyar. Dia mesti kalau ta di depan, di ujung ni, kataan tiga pun mesti tiga yang ada ta. As-salisah, al-wahdah as-salisah asyar. Asalita asyar. As-sabi' sebab sini tidak ada ta. Asalisa asyar. As-salisata. As-salisata. Asalisa. Okey. Dia mesti ada ta juga. Dia sama dengan perkataan yang sebelumnya. Sebab dia nak menerangkan yang sebelumnya unit yang siapa unit yang ke-13? 13. 3 tu mesti ada ta di belakang juga. As-salisatu. As-salisatu asyar. Asalita asyar. Asalisa asyar. Salisatu asyar. Asalisa. Kalau asalis asyar dia tak boleh. Salah. Salis asal tak kena sebab dia ada ta ni. Dia ada ta ni. Dia boleh asal di asyar tapi dengan keadaan yang kalau adar susah al-wahdah as-salisata asyar. Salisata asyar. Salisata. Asalisata ta alif Ustaz. Tak bulat. Marbut. Tamarbut. As-salisatu macam saya nak kira as-saniyah as-salis Asalisata asyar. Ustaz, ya. yang Al-Wahidah tu dia kata tambah ta sebab dia ada ta marbutah sebelum tu sebab dia muannas Sebab dia muannas. Ta juga tiga ni juga mesti muannas. Okey, terima kasih. Yang muzakkar, yang sab'ah ni pun mesti muzakkar. As-sabi' was-salasun. Al-wahdah as-salisah asyar. Jadi sifat mausul lah Ustaz. Ya. Boleh? Okey, terima kasih. InsyaAllah. Okay. Alhamdulillah. Ada yang tak faham? Tak faham boleh terus angkat tangan. Sebab saya tak guna lagi istilah muzakkar muannas tu. Sebut apa? Kan? Sama juga kalau al-maqsaf ni kan. Al-maqsaf ni ialah kantin. Al-maqsaf ialah kantin. Jadi kalau kita sebut contohnya kantin koperasi. Kalau kita nak sebut koperasi pertama, koperasi kedua, koperasi ketiga, kita boleh sebut al-maqsaf al-awwal, al-maqsaf al-thani, al-maqsaf al-thalith. Kan? Talim maqsaf isnain, maqsaf isnain lain. Kan? Contohnya rumah, al-baitul awwal, al-baitul thani. Rumah yang mana? Al-baitul thani. Ila aina tadhhab? Kemana kamu nak pergi? Saya nak pergi rumah. البيت الثاني إلى البيت الثاني البيت الرابع. kita yang pertama هذا ابني الأول هذا ابني الثاني anak lelaki yang kedua. Maknanya perkataan tiga tu mesti kita gunakan perkataan al-awwal, al-thani, al-thalith, al-rabi', al-khamis. Itu dia. Jangan ni ini salah. Kalau kita sebut Quran yang macam tu, maknanya orang tahu kata kita ni tak pandai lagi bahasa Arab. Nak jelaskan di situ. Maknanya beza di antara isnain al-thani. Sani maknanya yang ke sifat dia. Kedudukan yang ke mana? Salis, rabi', khamis. Kalau anak perempuan ibnati. Hadza binti al-thaniyah. Sebab apa? Sebab dia perempuan. Hadhihi binti al-thaniyah. Ini anak perempuanku yang kedua.
Boleh faham tak di situ? Contoh saya bawa lagi. Saya tak mau pergi jauh lagi ni. Kita tak masuk lagi. Sikit-sikit kita masuk insyaAllah. Contoh. Kalau diam tu nampak macam tak faham. Tapi kadang-kadang boleh percaya juga. Faham juga buat dia diam je kan. Kalau tak faham, bagi tahu ya. Sebab saya takut laju. Okey, contoh tadi kita sebut perkataan al-awwal. Al-awwal. Al-awwal, al-thani, al-thalith, al-rabi'. Al-rabi'. Okey. Al-rabi'. Okey. Ini semua menunjukkan yang ke. Ataupun kita terjemah yang di depan ni, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ada alif lam depan kan. Mana dalam bentuk yang macam ni, kalau thalith, thani, rabi', khamis, sadis, sabi', thamin, tasi', ashir, itu bermaksud dia nak menunjukkan angka dan ada perkataan yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kalau kita tambah contoh perkataan kita belajar hari ni, perkataan al-maqsaf. Contohnya di sekolah tersebut ada 2 ataupun 3 maqsaf. Okey, kita kata al-maqsaf al-awwal. Al-awwal. Al-thani. Al-maqsaf al-awwal. Al-maqsaf al-awwal. Ataupun kita nak guna al-aula, al-ula. Al-ula dia perempuan. Kalau Bila kita nak kata guna tu yang perempuan. هذه سيارتي al-ula. سيارتي الأولى. Ini kereta saya yang pertama. Dia muannas. Al-ula ni muannas. Oh, bila barang tu muannas kita kena kata nombor muannas. Sifat dia mesti juga perempuan. Tahu ni kan dia asal perkataan marbutah, sayyarah, kereta. Hadhihi sayyarati al-ula. Ini muzakkar. Muzakkar ni laki. Laki itu apa tanda dia? Tidak ada ta marbutah. Tidak ada ta marbutah di belakang. Kalau kita nak kata lagi, al-bintu al-bintu al-ula, anak perempuan, al-bintu pertama. al-ula. Bintu al-ula, anak perempuan pertama. Kalau al-bintu, anak perempuan yang kedua, al-bintu as-sani. Salisata. Saniyah. Sanita. Asaniyah. Al-thaniyah. Ni. Al-bintu al-thaniyah. Kalau al-ibni, anak lelaki, Athani. kalau al-ula ni, al-ibni, Al-awwal. Al-awwal. Ula al-awwal. Kalau yang kedua, anak lelaki yang kedua, al-ibnu, Al-thani. al-ibnu al-thani. Orang kata al-bintu ni kan, al-bintu kenapa al-thaniyah? Sebab dia perempuan, maksud dia perempuan. Dia sama ada lafaz yang perempuan ataupun makna dia perempuan. Dia ada muannas ni, dia ada muannas lafzi, lafaz muannas ataupun muannas maknawi. Sani. Muannas maknawi maknanya dari sudut maknanya perempuan. Dia ambil kira juga. Al-bintu dia tak marbutah, tidak ada tak bulat. Tetapi maknanya perempuan. Al-bintu Bintu as-saniyah. ya. Ustaz.
Ya, silakan. Ada al-binti ke Ustaz, ada ke? Perkataan al-binti. Boleh. Binti maknanya itu dia sebut nahu. Binti, minta, bintu tu nahu. Oh, Ha. okey. Sekarang kita baca al-bintu lah. Yang tak yalah tersebab lah. Okey. Okey. Al-bintu. Kan kita sebutkan nahu tu ialah perubahan di akhir. Kalimat di akhir kan. Harakat di akhir. Jadi boleh berubah. Cuma ada perkataan yang boleh berubah, ada perkataan yang tak boleh berubah. Tu nantilah. Itu panjang cerita. Okey, sekarang ni al-bintu as-saniyah, al-ibni as-sani. Kita nak kata lagi, apa lagi? Contohnya. Kita kata ambil perkataan yang mudah sikit. Al-madrasah. 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 Hadihi al-madrasah yang ketiga. Al-madrasah As-salasah. Asani. As-salasah. Asani. As-salisah. Salisah Ustaz. Bertukar lagi. Salih. Salisah Ustaz. Salisah. Sebab apa salisah? Sebab ni tak Allah. muannas. Ni tak muannas. Dia mesti sama. Sebab apa? Salisah ni nak menerangkan tentang sekolah tu yang ketiga. Ustaz. Dia panggil sifat mausuf. Ustaz, sifir dia kiranya kalau nama itu muannas, sifat dia pun kena muannas juga. Ya, sifat Dia tak boleh berlawan. tak boleh berlawan. Kalau berlawan, dia jadi sifat orang lain. Dia jadi sifat orang lain kemungkinan. Maknanya orang tak boleh nak faham perkataan dia. Al-hadith madrasah as-salihah. Sebab apa? Sebab dalam ni mengandungi makna yang ke. Sekolah yang ketiga. Bila yang ke, maknanya jadi sifat kepada sekolah ini. Al-madrasah ialah sekolah. Hadihi ini ialah sekolah yang ketiga. Ataupun kita ambil apa lagi perkataan yang lain? Hazihi al-hakibatu al-rabi'atu Al-hakibatu ar-rabi'atu. Hadhihi al-hakibah. Hakibah mana apa? Bag. Ar-rabi'ah. Rabi'ah. Ar-rabi'ah. Ar-rabi'ah. Hadhihi al-hakibatu ar-rabi'ah. Ini beg yang keempat. Beg yang keempat. Kalau kalau arba'ah haqibat, 4 beg. Maksudnya dia ada 4 beg. Indi arba'ah haqibah. Saya mempunyai 4 beg. Arba'ah haqibah bermaksud 4 beg. Di bilangan beg tu ada 4 beg. Kan? Arba'ah haqibah. Tapi kalau kita kata hadhihi al-haqibah ar-rabi'ah. Ataupun kita pergi kedai kan, orang tanya, berapa helai dah baju? Baju kan? Hadza kita dah beli dah, banyak dah baju, shopping. Hadza saubun. Hadza saubu al-khamis. Contohnya kan. Hadza saubul khamis. Ini baju yang kelima. Yang kelima, hadza saubul khamis. Saubul khamis. Baik. Jadi ini cara kita nak menggunakan sifat di dalam bilangan. Okey, nak menggunakan sifat di dalam bilangan. Kalau tuan-tuan dan puan nak catat, boleh catatlah yang ni ya. Baik. Selesai. Dimasuk dalam buku kita balik. Baik.
Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-hiwar. Al-hiwar ni maknanya apa dia? Perbualan. Al-hiwar bermaksud perbualan. Al-hiwar bermaksud perbualan. Nampak tak? Boleh tengok buku masing-masing kan? Kalau tak ada buku tu minta maaf lah ya. Sebab mungkin kecil sikit nampak. Saya nak kena catat di sini. Jadi besar-besar dia tak boleh nak conteng di sini. Baik, tuan-tuan dan puan, al-hiwar bermaksud perbualan. Al-hiwar. Macam juga kita nak sebut tadi, al-hiwarul awal, al-hiwarul thani, kita boleh tambah. Al-hiwarul thalith. Ni kan al-hiwarul awal. Al-hiwarul awal. Al-hiwarul awal. Al-hiwaru al-thani. Al-hiwaru al-thalith. Al-hiwaru al-rabi'. Okey. Syarif. Syarif ni maknanya nama dia. Nama orang tu lah. Syarif. Nama. Syarif. Hadha qalamun. Dia sebut di sini. Hadha qalamun jamilun. Hadha qalamun jamilun. Ini pen yang cantik. Ini pen yang cantik. Baik. Yang pertama ialah kita nak sentuh di sini ialah berkaitan dengan isim isyarah. Apa isim isyarah? Kita ambil dua lah. Kita dah sentuh sebelum ni sebenarnya isim isyarah ni. Kita ulang sekali. Isim isyarah ialah ini, haza dan juga hadhihi. Haza dan juga hadhihi. Ini. Haza ni dia untuk muzakkar. Apa muzakkar? Lelaki. Lelaki tu macam mana nak test, nak tahu dah macam mana? Dia melihat kepada perkataan yang dia nak tunjuk tu. Ini dipanggil dengan isim isyarah. Isim isyarat, isim yang menunjukkan arah. Ini, itu, ini. Mana ini hadza ni maksudnya ini. Tapi ini ni dalam bahasa Arab, perkataan hadza ni dia hanya menunjukkan kepada perkataan yang selepasnya bagi yang jenis muzakkar. Muzakkar seperti mana yang kita tahu sama ada dia berbentuk muzakkar lafzi ataupun muzakkar maknawi. Lafzi itu macam mana? Yang jenis memang perkataan itu kalau kita tengok dia tidak ada tak marbutah. Tidak ada tak bulat. Maka itulah dipanggil dengan muzakkar lafzi. Kemudian kita tengok pula kadang-kadang di maknawi macam Zainab tadi kan, macam bint. Al-bint perkataan muzakkar dari sudut lafaznya tapi dari sudut maknanya muannas. Maka kalau macam tu dia kena baca hadhihi. Sama juga perkataan ataupun nama Zainab. Zainab ni dari sudut lafaznya ialah lafaz yang muzakkar. Sebab apa? Tidak ada tak marbutah. Contohnya Zainab. Dia tidak ada tak marbutah. Zainab ni nama perempuan. Tapi kalau kita nak kata dia ni haza Zainab ke hazihi Zainab? Kita kena kata hazihi Zainab. Hazihi Zainab. Ya. Kita tak boleh kata haza Zainab. Sebab apa? Sebab dia ni dari sudut maknanya ialah makna perempuan. Menunjukkan perempuan. Contohnya apa lagi? Kalau yang jenis muannas dari sudut lafaz tapi maknanya muzakkar, ada tak? Lafaznya muannas tetapi maknanya muzakkar, maknanya lelaki. Ada tak contoh? Boleh bagi contoh tak? Hamzah. Ha mim zal ta marbutah. Dipanggilnya Hamzah. Hamzah ni kan ada tak marbutah di belakang. Tetapi Hamzah ni nama lelaki. Maka kita kena kata hadza Hamzah. Hadza Hamzah.
Kita tak boleh nak kata hazihi hamzah. Oh, sebab apa macam hazihi? Kan ada ta marbutah. Tak. Yang ni hamzah ini memang dari sudut lafaznya ialah muannas. Lafaznya berbentuk perempuan. Sebab apa? Ada ta marbutah, ada tak bulat ni. Tetapi maknanya apa dia? Maknanya lelaki. Hamzah itu kan untuk lelaki. Nama lelaki. Kan nama individu yang nama Hamzah ni lelaki. Maka kita kena kata haza Hamzah. Baik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sama juga di sini. Di sini dia menggunakan perkataan haza qalamun. Haza qalamun. Sebab apa qalamun? Sebab apa haza? Sebab qalamun ini dipanggil apa? Muzakkar. Muzakkar. Muzakkar yang jenis macam mana ni? Lafzi ke maknawi? Lafi. Lafzi. Muzakkar yang lafzi. Muzakkar ya. Sebab apa lafzi di sini? Sebab tidak ada tak yang marbutah, tidak ada tak bulat. Tidak ada tak bulat di sini. Baik. Kemudian dia kata hadza qalamun jamil. Jamil itu ialah sifat bagi qalam. Sama yang kita sebut tadi. Bila sifat jamil itu maksud apa? Cantik. Pen ini cantik. Hadza qalamun jamilun. Pen ini cantik. Okey. Boleh tak kita nak kata jamilah? Tak boleh jamilah. Nak kata jamilah boleh. Mestilah yang disifatkan itu berbentuk muannas juga. Contohnya apa dia perkataan yang muannas? Hazihi Akibatun. jamilah. Jamilah. Jamilah cantik. Senang kita mengaji apa ni bahasa Arab ni sebab apa? Sebab nama kita pun ada. Kan? Yang kita banyak gunakan. Tak boleh ingat. Yang boleh kita dapat hari ni perkataan haza dan hazi. Hakibah baik. Kita ulang selalu. Macam juga kita belajar bahasa Inggeris kan. Kita nak ingat, nak hafal kamus kadang-kadang susah. Tapi bila mana kita dengar, kita ingatlah perkataan itu. Hazi hakibatun jamilah. Jadi hakibah jamil tak boleh. Mesti hakibatun jamilah. Kalau jamil, hadza qalamun jamilun. Hadza qalamun jamilun. Jadi hari ini kita dah sentuh sekali lagi dua jenis isim isyarah. Isim isyarah. Hadza dan juga hazihi. Hadza dan juga hazihi. Okey, ini maksud ini. Okey. Kemudian, saya nak tuan-tuan dan puan-puan gantikan kataan qalamun ini dan juga jamilun ini dengan apa yang ada di sekeliling tuan-tuan dan puan-puan sekarang. Okey, masing-masing bawa satu contoh. Saya bagi masa boleh tengok kamus. Okey, yang ada di sekeliling, tak mau sama dengan kawan-kawan. Siapa yang bagi soalan dulu, jawapan dulu, dia dapat mudah. Okey. Yang ada di sekeliling. Okey. Contoh, okey. Satu. Yang pertama sama bagi. Hadza kitabun. Pemilihan. Hadza kitabun sifat apa dah? Nak kata apa? Ini kitab apa? Betul, ini kita apa? Dia nak sebut apa? Satu sifat daripada dia. Buka kamus. Ada kamus. Haza daftarun kabirun. Haza daftarun kabirun. Okey. Yang mulia lagi satu. Haza daftarun kabirun. Lagi siapa? Haza maktabun kasirun. Haza
Sabun Sabun kasir. berapa? Ini meja yang banyak. Kasirun. Boleh ke kita sifat dia yang banyak pada satu meja? Kasirun kecil kan? Saghirun. Saghirun. Meja kecil. Meja kecil. Saghir. Sabun. Okey lagi. Hadza qalamun azraq. Hadza qalamun azraq. Ini pen yang berwarna biru. Azraq ialah biru. Kan azraq itu muzakkar. Kita kata ini beg biru. Akibatun apa dah kita nak sebut? Beg biru. Biru. Tambah ta kat hujung Ustaz. Macam mana? Apa azrah? Apa dia? Azraq. Azrah. Biru. Macam mana? Hadhihi haqibatun Biru apa Ustaz? azraq. Azrahata. Ya, ini disebut azraqah. Azrah. Hadhihi Azraq. haqibat. Azraku. Tak. Di dalam bab ni, okey, dia muannas dengan cara yang lain. Ada bengar-bengar tak. Dia panggil hadhihi haqibatun zarqa. Zarqa saya tulis zarqa. Zarqa'u. Zarqa. Sekejap. Yang ni mungkin dia advance sikit lah. Hadhihi haqibatun Zarqa'u. Qaf alif hamzah. Hamzah. Sama juga. Zarqa'u. Hamra, kan ni merah. Kalau kita ada aswad sauda, Safra kuning. kuning. Kan bayda putih. Aswad. Aswad sauda. Sauda'u. Sauda. Okey, jangan laju sangat, sayang kawan-kawan. Pelan-pelan. Tiga rabak panjang ni. Lawan-lawan. Tu ada buku. Okey, lagi. Siapa lagi tak bagi? Nak cuba Ustaz. Hadza Hadihi darajatun jamilatun. Jamilah, alhamdulillah. Hadihi darajah jamilah. Boleh lah. Hadihi darajah jamilah. Kita pergi kedai kan. Hanya orang nak cakap Arab ni bila buat umrah buat haji lah kan. Okey, hadza saub jamil. Hadza saubun jamil. Okey, hadza saubun jamil. Ataupun kita kata nak baju warna putih. Hadza saubun abyad. Hadza saubun abyad. Ataupun kalau kita nak kata jubah kan. Jubah nak dia kalau pergi Mekah ni. Al-jubbah al-bayda. Al-jubbatul bayda. Jubah dia warna al-jubbah al-bayda. Okey, yang warna-warna tu nantilah. Ya. Tak jadi pening pula nanti. Kan sekarang okey, bagi lagi contoh. Buat ayat daripada hadza. Nak cuba Ustaz? Hadhihi Ya, hazihi babun hamra. Okey. Kalau babun dia tak boleh hadhihi. Hadza. Babun bab Ustaz kenapa? Ba alif. Ba alif. Hadza babun. Babun. Hadza babun. Dia tak boleh baca hazihi sebab apa? Perkataan muannas. Hadza babun ahmar. Ahmad. Hadza babun ahmad. Hadza babun ahmar. Okey.
Okey, apa lagi? Contoh. Saya hadihi Hadhihi zahratun hadhihi zahratun atiru. zahrah. Atiru. Ha? Atiru. Wangi. Wangi. Hadhihi zahratun atirah. Atira. Atirah. Hadhihi zahratun atirah. Bunga yang wangi. Ustaz kalau Yang sebut atiru tak kenal lah sifat. Tak kena sifat yang dia. Kena sama. Hadhihi zahratun. Ustaz kalau kita nak cakap macam jam tu saatun kan Ustaz, kalau macam hazihi saatun kan. Hadhihi Saatun. Tapi kalau lelaki hazihi saatun Ahmad. Dia tak macam tak ada tun-tun tu tak apa ke? Hadhihi sa'atu Ahmad. Ahmad tak apa. Okey. Hadhihi saatun Ahmad. Okay. Kalau kita kata sifat maknanya jam tu yang Ahmad. Saatun jamilah macam itulah. Sa'atun jamilah itu ini jam yang cantik. Kalau Tapi kalau kita kata ini jam Ahmad, itu bermakna milik. Ini jam Ahmad. Jam Ahmad ni seolah-olah dia panggil kalau dalam bahasa Arab, dalam nahwu saraf, dia panggil mudhafun ilaih. Dia ni dia panggil mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih dia tak semesti sama. Mana Sa'at Ahmad. Sa'ah hadhihi Sa'atu Ahmad. Kena sahih juga sebab apa? Sebab dia nak menunjukkan pada jam, bukan nak menunjukkan pada Ahmad. Betul tak? Dalam perkataan ni. Tunjuk Ahmad kan tunjuk jam. Nak tunjuk jam. Hadhihi Sa'atu Ahmad. Hadhihi ini jam Ahmad. Ataupun hadhihi sayyaratu Ahmad. Kalau kita nak kata ni Ahmad ni nama jangan ingat benda lain. Kalau Ahmar tu lain. Ahmar tu warna. Okey, ini jam Ahmad. Ataupun jam siapa Muhammad ke apa tak kira lah. Dia tak semestinya kena baca hadhihi sa'atu Ahmadah. Tak boleh Ahmadah sebab nama dia Ahmad. Okey. Faham. Faham Alhamdulillah. Saya cuba. Okey, silakan. Hada sikinun hadun. Okey, cantik. Tajam, Apa maksudnya? Pisau itu tajam. Bukan itu, ini. Pisau ini tajam. Pisau ini tajam. Okay. Pisau ini tajam. Kalau itu zalika, tak apalah yang tu payah lagi. Kita ambil hazar dulu. Kita ambil apa yang ada di sini dulu. Yang banyak di sini pun kita dah boleh olah banyak. Jangan duk kalut dengan yang lain lagi. Okey, hada sikinun hadun. Ini pisau yang tajam. Hada sikin had. Okey, apa lagi? Ramai lagi ni, tak bagi lagi ni. Nak bagi markah ni, cepat. Okey, ada lagi nak bagi? Saya cuba Ustaz. Okey, silakan. Haza kitabun jadidun. Haza kitabun jadidun. Kitab yang baru. Okey. Salah. Okey, betul. Alhamdulillah betul. Okey, apa lagi? Okey, dalam bilik ada apa lagi? Kita ada kipas, kita mungkin ada aircon, kita mungkin ada lampu, kita mungkin ada apa lagi? Kita mungkin ada kapet, kita mungkin ada dinding. Dinding tu bukan mungkin lah. Memang ada lah kalau dalam rumah dia. Okey, apa ni? Banyak lagi benda yang kita sebut. Okey, yang ada di sekitar kita. Almari kita ada. Hazihi salajatun jadidah. Apa dia? Hazihi salajatun jadid. Hazihi salajatun jadidah. Salajah. Baru je beli. Lepas PKP kan. Air rosak buka selalu. Hazihi salajah jadidah. Ishtaraitul barihah. Ini peti ais baru beli semalam.
Contohnya kan. Baik. Hadhihi thalajah jadidah. Macam Kak Jamilih duduk dapur je gelas ni. Nampak peti ais je. Dia tak ada apa. Okey. Kami sambil masak motor bawang masuk kelas bersarap. Alhamdulillah. Okey. Hadhihi thalajah jamilah. Okey, apa lagi? Contoh. Ustaz, Ya. Ustaz, kalau mirwahah tu kan kipas kan? Ya. Mirwahah tu dia muannas lah kan? Muannas ya. So dia tak payah tambah apalah. Hadhi al-mirwahah jamilatun ke macam tu lah. Jamilatun, bayda, putih, besar, baru. Sifat-sifat pada kipas lah. Jadi mirwahatun, baru banyak dah. Qadimatun kita sebut. Ni kipas lama ni. Hadi mirwahah qadimah. Yang lama. Hadi mirwahatun qadimah. Baik. Kita terus ya. Tak habis nanti buku ni, buku surat ni. Okey. Kemudian ayat yang seterusnya ialah min aina ashtari al-qalama ya Tariq. Dari mana? Min ni maknanya dari. Min bermaksud dari. Di sini. Aina mana? Dari mana? Dari mana? Ashtari, saya boleh membeli ataupun saya hendak beli. Ataupun dari mana saya beli al-qalam, saya boleh beli al-qalam. Yang saya boleh beli pen ini, al-qalamah. Pen yang macam yang Syarif sebut tadi, yang Tariq sebut tadi. Kan? Pen Tariq ni, nama pen pemilik pen ni pen Tariq. Pen yang bawah milik Tariq lah. Yang tanya ni Syarif nama dia. Min aina ashtari al-qalam. Ashtari bermaksud saya boleh beli. Kita ambil perkataan min aina. Kita ambil perkataan min aina bermaksud dari mana. Min dari mana, aina. Min aina. Kalau kita kata aina, ke mana? Ke mana? Kita kata aina. Aina. Kita kata di mana pun boleh. Aina di mana ataupun ke mana. Aina. Perkataan aina. Okay. Kalau dia kata aina tashtari, di manakah kamu beli? Aina tashtari al-qalam, di manakah kamu membeli pen? Aina tashtari. Kita kata tashtari kan daripada perkataan ishtara. Yang ni yang kita belajar hari itu. Ingat tak kita belajar tasrif itu kan? Daraba yadribu kan? Ingat. Yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna, tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna, tadribu, nadribu kan? Kita ada muzakkar, kita ada muannas, kita ada ghaib, kita ada mutakallim, mukhatab, ghaib. Kita belajar dari itu. Jadi perkataan ashtari ini berasal daripada perkataan ishtara. Ini muzakkar dia, ishtara, 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 yashtari. Kataan yashtari. Yashtari bermaksud dia membeli. Ishtara, dia telah membeli. Jadi kita tasriflah. Nak dapat ashtari bermaksud saya membeli. Sekarang ni kita nak kata tashtari, kamu membeli. Macam mana? Yashtari, yashtariyani, yashtaruna. Tashtari, tashtariyani, yashtarina. Tashtari. Tashtari. Aina tashtari. Aina tashtari. Aina tashtari al-qalam, ataupun kita kata hadza al-qalam, di manakah kamu membeli pen ini? Aina tashtari al-qalam. Ni saya cuba ubah ayat lah. Cuba ubah pada ayat yang dia gunakan.
Aina tashtari hadzal qalam? Hadza qalamun jamil. Pen ini cantik. Aina tashtari hadzal qalam? Di manakah kamu membeli pen ini? Ataupun kita nak kata, di manakah kamu telah membeli pen ini? Kita nak kata macam mana? Daripada perkataan ishtara. Ishtara, ishtaru, ishtarat, ishtarata, ishtaraina. Ishtaraita. Aina ishtaraita. Yang ini kena mahir dari sudut tasrif. Tasrif ni saya dah sebut dari tu, cuma kita masih belum mendalami lagi. Saya sebut hanya pecahan-pecahan sahaja. Saya sebut pecahan yang ni ghaib, yang ni mukhatab, yang ni mutakallim. Kita ulang lagi, kita ulang, lama-lama kita akan mahir. Jadi ishtara ialah apa dia ni? Tasrif fi'il madhi muzakkar mutakallim kan? Mukhatab. Mukhatab muzakkar mutakallim. Mukhatab muzakkar. Mukhatab fi'il madhi ni fi'il madhi, ni fi'il madhi ni isyaratnya ni. Mukhatab muzakkar. Muzakkar. Tak apalah yang ni ini nanti dulu. Jadi kita nak ubah-ubah ayat sikit-sikit lah bagi perkembangan ataupun mengembangkan lagi cara kita nak olah ayat. Okey, perkataan aina tadi. Aina. Aina bermaksud ke mana ataupun di mana. Ke mana ataupun di mana. Kalau kita nak kata di mana, ke mana kamu nak pergi? Aina tazhab. Aina tazhab. Ke manakah kamu nak pergi? Aina tazhab untuk lelaki. Ataupun aina tazhabi untuk perempuan. Perempuan ni dia banyak macam ni. Dia baris bawah. Dia lembut. Dalam bahasa Arab ni dia cukup meraihkan. Lelaki dan perempuan tu dia bagi perempuan lembut je. Kan? Tazhabi. Kan? Dia banyak guna macam tu. Dan perkataan perempuan pun dia banyak menggunakan nun di belakang. Contohnya hunna, kan? Kunna. Dia banyak perempuan macam tu. Jadi ada tak marbutah. Dia ada nun, baris kasrah ataupun tak marbutah. Dia banyak relate dengan perempuan. Jadi kalau kita ni sebut tadhhab untuk lelaki. Keras kan bunyi kan? Aina tadhhab. Kalau perempuan, aina tadhhabi. Ke manakah kamu nak pergi? Aina tadhhabi. Kalau kita nak kata min aina, dari mana? Min aina, dari mana? Kita nak buat ayat. Min aina, dari mana kamu datang? Min aina ataita. Tadi ja'a lah. Min aina ataupun kita kata min aina ji'ta. Kita kata min aina ji'ta. Ja'a yaji'u. Perkataan-perkataan. Min aina ji'ta. Kalau perempuan, min aina ji'ti. Perempuan senang. Dia di bawah je. Min aina ji'ti. Okey. Jadi min aina ashtari. Dari manakah saya boleh beli pen ini? Ya Tariq, dia tengok pen tu cantik, dia kata, boleh, dari mana saya boleh beli pen ini? Maka Tariq pun sebut, tashtari al-qalama minal matsaf. Tashtari al-qalama minal matsaf. Okey. Kalau kita nak ubah yang ni muzakkar, kita nak ubah kepada muannas. Apa dia? Ingat lagi tak? Tashtari, tashtariani, tashtarina. Tashtarina. Dia tambah. Kan? Maksudnya apa dia? Kamu. Katalah yang perempuan tu nama apa? Kita kata Tariq kan? Tariq ini dia jawab pada nama, bukan nama buat, nama syarif, nama syarifah contohnya. Tariq kata pada syarifah, tashtarinal qalam minal maqsaf. Tashtarinal qalam. Kamu boleh membeli, wahai syarifah. Katalah nama syarifah. Al-qalama, pen ini minal maqsaf, daripada koperasi. Minal maqsaf.
Okey, kita nak kata daripada tempat lain. Daripada mana? Tashtarina al-qalam mina, contoh kita ambil tempat lain. Ada tempat lain. Mina, bagi satu perkataan yang terbayang. Ada buat kamu. Kita cari daripada apa. Kita boleh share kataan baru ni. Bila kita sebut dan kita dengar, kadang-kadang yang tu lebih membantu kita untuk ingat. Kedai stationery apa Ustaz? Cari, cuba tengok. Ada tak? Dukaan boleh Ustaz. Dukaan pun boleh. Mana dukaan daripada kedai runcit. Tashtarina al-qalama mina ad-dukan. Ataupun kita nak kata beli daripada orang boleh. Tashtarina al-qalam minal ustaz, daripada ustaz pun boleh juga. Kamu boleh membeli pen ini daripada ustaz. Mana perkataan-perkataan ni kita boleh ubahlah di belakang dia. Jadi tuan-tuan dan puan boleh ulah. Tengok ayat ni, cuba ulah sendiri. Ulah balik, nanti kita tengok kan. Belak ni, nak ubah ayat ni macam mana? Nak ubah ayat ni, tuan-tuan dan puan bukalah kamus. Bila ada kamus, nak ubah perkataan. Betul dah ayat ni. Kalau rasa tak confident, boleh tanya nanti. Tak confident, boleh tanya nanti insyaAllah. Okey. Kemudian Syarif jawab balik. Bila kata tashtari al-qalama minal maqsaf, kamu boleh membeli pen ini daripada koperasi. Syarif pun tanya balik. Kan, dah tarik kata macam tu, Syarif tanya balik. Min maqsafil madrasah. Madrasah apa ni? Kenapa ia tak sama ni? Sebab yang ni dia bukan nak sifatkan madrasah ni bukan sifat bagi koperasi ni. Dia maksud daripada koperasi sekolah. Maknanya satu koperasi lain, sekolah lain, tapi kita nak masukkan koperasi sekolah, maka kita kata maqsafil madrasah. Daripada koperasi sekolah. Koperasi sekolah. Dia satu perkataan, maqsafil madrasah, dia panggil takkid, mudhaf mudhafun ilaih. Daripada koperasi sekolah. Jadi jangan keliru bila nak jadi sama tak sama ni. Tak bulat ni. Tak bulat ni dia tengok sekiranya kita nak menerangkan sifat yang tu, insya-Allah nanti kita masuk secara detail nanti di dalam nahwu. Okey, Tariq. Tariq dia kata na'am. Tariq jawab balik. Dah bila Syarif tanya daripada koperasi sekolah, Tariq jawab na'am. Ya. Ya daripada koperasi sekolah. Baik. Kemudian Syarif tanya balik kepada Tariq, bikam al-qalam. Dia asal daripada perkataan kam. Biasa kita dengar kam berapa. Kam ni ialah soalan berapa. Aina ke mana ataupun di mana. Min ialah daripada, dari mana. Min. Kalau min dari, aina mana. Kalau kita kata dari mana, min aina. Min aina. Kam ialah berapa. Dia tambah bi ni untuk apa? Dengan harga berapa maksudnya. Bikam al-qalam. Bikam al-qalam. Dengan harga berapa ke harga pen tersebut? Tariq jawab al-qalamu bi'asyrati qurush. Pen itu dengan harga 10 qurush. Qurush ni apa qurush? Sen. Qurush ni sen ataupun duit yang berbentuk, yang dibentuk tu lah. Yang tembaga tu, yang tembaga timah, yang bentuk macam tu dia panggil qurush, qarsh. Dia panggil qurush. Bi'asyrati qurush. Pen ini harganya 10 sen kita kata. Al-qalamu bi'asyrati qurush. Pen ini dengan harga 10 sen. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini ialah pelajaran yang kajian yang sempat kita sentuh pada hari ini. Jadi dalam muka surat sebelah tu, muka surat sebelah, dia ada latihan muka surat 1 dan 2. Saya ambil latihan. At-tadrib al-awwal wa at-tadrib al-thani. Tadrib bermaksud latihan.
Tadribat bermaksud latihan-latihan. Okey. Muka surat sebelah saya buka muka surat sebelah dulu. Muka surat sebelah. Sekejap. Okey, ini muka surat 77. As-safhat as-sabi'. As-safhat as-sabi' atau muka surat 77. Okey, dia ada latihan. Ambil dua latihan ini dulu. Dua latihan ini dulu. Dua latihan ini, latihan yang pertama dia kata at-tadribul awal ajib anil as'ilah al-atiyah musta'inan bis-suwar. Jawab soalan-soalan yang berikut musta'inan. Coba sering perkataan musta'in kan? Isti'an. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, kami minta pertolongan. Maknanya musta'in ini, soalan-soalan ini minta pertolongan. Tak kenalah nak minta pertolongan di sini. Kan kita kata musta'inan berpandukan biswar dengan suar. Suar apa dah? Surah. Surah ni gambar. Jawab soalan-soalan al-atiyah. Al-as'ilah bermaksud soalan. Bermaksud soalan. Bermaksud soalan. Okay, saya besarkan sikit. Jawab soalan-soalan yang berikut berpandukan daripada gambar-gambar. Gambar-gambar suar jamak. Okey, jadi dia bagi soalan di sini. Bikam al-qalam. Al-qalamu bi, dia tunjuk 10. Ni kita jawablah. Dengan angka-angka. Cuba buat latihan. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, latihan yang kedua. Al-jaras, al-qurrah, al-waraq, al-habal, al-kitab, al-jaras. Kan. Kemudian yang di sini. Yang di sini istabdil kama fil misal. Seperti mana? Kama ni seperti mana? Fil misal di dalam, dan kita dah biasa dalam bahasa Melayu kita misal ni, misalan, contoh. Tukar seperti mana di dalam contoh. Kan? Tukar seperti mana di dalam contoh. Baik. Di sini dia bagi perkataan qalamun. Hadza qalamun jamilun. Qurrah. Hadhihi qurratun jamilatun. Okey. Ni dia bagi perkataan. Habal, tufah, jarras, hadiqah, masjid, maktabah, mal'ab, nazarah. Saya tak mau terjemah ni. Tuan-tuan dan puan-puan cari dan juga tambah. Tambah apa dia? Isim isyarah di depan. Haza ataupun hazihi. Okey. Kemudian tambah sifat di belakang. Sifat di belakang. Ni sifat di belakang ni. Di jamilun ke jamilatun ke. Kan? Ini sifat yang di belakang. Hadhi qurratun jamilah. Cuma saya tak nak ikat tuan-tuan dan puan-puan dengan perkataan jamil ataupun jamilah saja. Habal ni tuan-tuan nak buat apa dia? Sifat dia. Haza ke hazihi. Kemudian habal. Habal ni tali. Sambil tali satu nak sebut sifat dia apa dia? Sesuai dengan sifat ni. Sesuai dengan sifat nama yang disifatkan ini. Jadi boleh buat latihan masing-masing, insya-Allah. Kita akan cuba discuss ataupun kita bincang di dalam pertemuan yang akan datang. Kalau sempat kita pertemuan akan datang, kita juga akan masuk di dalam pelajaran yang berikutnya, insya-Allah. Boleh faham setakat ni? InsyaAllah. So yang ni kalau yang dah mengaji senanglah. Yang baru-baru mungkin kita baru latihan, sama-sama kita belajar. Saya belajar untuk
mengajar bahasa Arab, tuan-tuan belajar untuk mengerti dan memahami bahasa Arab. InsyaAllah kita sama saling melengkapi di antara satu sama lain. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama di dalam usaha kita untuk memahami dan juga mempelajari bahasa Arab. Mudah-mudahan ada ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi saya rasa tak ada persoalan kot. Semua dah faham. Kalau yang tak faham insya-Allah ataupun yang tak ada kitab, insya-Allah nanti saya share di dalam grup WhatsApp. Tuan-tuan dan puan boleh cubalah macam mana nak print ke, nak tulis di buku lain pun boleh, tak ada masalah. Nak tulis di buku lain pun tak ada masalah. Yang penting cubalah untuk buat latihan, mudah-mudahan ada perkembangan di dalam pengajian kita. Ustaz nak tanya. Ya, silakan. Setiap satu ni kena buat dua, hazah satu, hazihi satu. Tak boleh hazah satu, hazihi satu. Dia satu saja tu. Kalau abang dia sama ada hazah ataupun hazihi. Okey. Kan? Dia tak boleh jadi dua. Sebab sifatnya okey, jadi setakat itu saja. Okey. Terima kasih. Okey, sama. Okey, kita tangguh kelas kita dengan kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.